Hai, selamat sejahtera. Bersama dengan Teacher Tan hari ini kita akan sambung bahagian yang ke-5 untuk bab 9 laju dan pecutan. Matematik tingkatan 2, 9.2 pecutan. Standard pembelajaran menerangkan maksud pecutan dan ya pecutan sebagai suatu kadar yang melibatkan laju dan masa. Sebelum ini kita sudah belajar tentang laju yang merupakan kadar perubahan jarak. Kali ini kita akan sambung bahagian pecutan. Pertama sekali kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan pecutan. Pecutan ialah kadar perubahan laju, iaitu perubahan laju bahagi dengan masa yang diambil. Okey? Dan perubahan laju ini ialah laju akhir tolak dengan laju awal. Perubahan masa ialah masa yang diambil. Dan unit ukuran pecutan yang biasa digunakan ialah kilometer per jam kuasa 2 dan meter per saat kuasa 2. Disebabkan oleh kilometer per jam dan meter per saat ialah unit bagi laju. Manakala jam dan saat ialah unit bagi masa. Dan simbol unit bagi kilometer per jam kuasa 2 juga sama dengan kilometer per jam. Simbol unit bagi meter per saat kuasa 2 juga sama dengan meter per saat. Marilah kita lihat situasi ini untuk memahami maksud pecutan dan ya pecutan. Pelari pecut akan bermula dari garisan permulaan dan berlepas dari blok permulaan sebaik sahaja bunyi tembakan pistol kedengaran. Laju larian semakin bertambah apabila pelari mula memecut ketika menuju ke garisan penamat. Peningkatan laju terhadap masa dinamakan pecutan. Dan selepas melepasi garisan penamat, kelajuan berkurang kerana pelari memperlahankan larian. Dan pengurangan laju terhadap masa dinamakan ya pecutan. Okey, jom kita tengok beberapa contoh bagaimana kita nak hitung pecutan dan ya pecutan. Contoh pertama, Kumar berbasikal ke rumahnya dengan kelajuan 50 meter per minit. Dalam masa 6 minit, dia meningkatkan kelajuan basikal kepada 80 meter per minit. Hitung pecutannya ketika itu dalam meter per minit kuasa 2. Pecutan ialah perubahan laju, iaitu laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Kita lihat penyelesaian. Laju akhir ialah 80 meter per minit tolak dengan laju awal iaitu 50 meter per minit. Bahagi dengan masa yang diambil iaitu 6 minit. 80 tolak dengan 50 ialah 30 meter per minit. Okey, bahagi dengan masa 6 minit, kita akan dapat pecutannya ialah 5 meter per minit kuasa 2. Ini juga bermakna bahawa laju basikal itu bertambah 5 meter per minit dalam setiap minit. Contoh kedua, selepas mendarat di atas landasan, sebuah kapal terbang diperlahankan supaya lajunya berkurang daripada 75 meter per saat kepada 5 meter per saat dalam masa 20 saat. Berapakah pecutan dan ya pecutan kapal terbang itu? Pecutan ialah perubahan laju iaitu laju akhir tolak laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Kita lihat penyelesaian. Laju akhir ialah 5 meter per saat. Okey, tolak dengan 75 meter per saat. 75 meter per saat ini ialah laju awal. Okey, sekarang kita kena bahagi dengan masa yang diambil iaitu 20 saat. 5 tolak 75 kita akan dapat negatif 70 meter per saat.
bahagi dengan masa yang diambil iaitu 20 saat, maka pecutannya ialah negatif 3.5 meter per saat kuasa 2, iaitu merupakan pecutan negatif. Ini bermakna laju kapal terbang itu berkurang 3.5 meter per saat dalam setiap saat. Makanya pecutan ialah 3.5 meter per saat kuasa 2. Dan kita tak perlu tulis negatif di sini bagi nya pecutan. Contoh ketiga, sebuah kereta bermula dengan keadaan pergun. Keadaan pergun bermaksud objek itu tidak bergerak. Maka lajunya ialah 0 km per jam. Okey, ia mencapai laju 80 km per jam dalam masa 3 minit. Hitung pecutannya dalam kilometer per jam kuasa 2. Okey, ingat pecutan ialah perubahan laju iaitu laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Kita lihat penyelesaian. Okey, so pecutannya ialah laju akhir tolak dengan laju awal. Laju akhirnya ialah 80 km per jam. Okey, tolak dengan laju awal iaitu 0 km per jam bahagi dengan masa yang diambil. 3 minit. 3 minit ini kita perlu tukarkannya kepada jam kerana unit pecutan yang kita nak ialah kilometer per jam kuasa 2. Jadi 3 kena bahagi dengan 60. 80 tolak dengan sifar kita akan dapat 80 km per jam. 3 bahagi dengan 60 kita akan dapat 0.05 jam. Jadi, pecutan kereta tersebut ialah 1,600 km per jam kuasa 2. Okey, kita lihat contoh yang keempat. Kena pasti jenis-jenis pecutan sama ada pecutan, ya pecutan, atau pecutan sifar bagi setiap graf laju masa berikut. Kita lihat A. Berdasarkan graf ini, kita boleh tahu bahawa sesuatu objek itu bergerak dari keadaan pergun. Okey, lajunya ialah sifar pada saat pertama. Katakan dalam 5 saat objek itu telah mencapai suatu laju, contohnya 10 meter per saat. Ini laju akhirnya. Laju objek itu sentiasa bertambah. Maka objek itu mempunyai pecutan positif. Manakala graf laju masa untuk B, katakan sesuatu objek bergerak dengan laju 10 meter per saat, laju awal. Kelajuan objek itu semakin perlahan sehingga berhenti dalam masa 5 saat. Okey, laju akhirnya ialah 0 meter per saat. Maka objek itu dikatakan mempunyai pecutan negatif ataupun nya pecutan kerana laju objek itu sentiasa berkurang. Okey, sekarang kita lihat C. Sesuatu objek bergerak dengan laju seragam. Katakan 5 meter per saat dalam tempoh 5 saat. Tiada perubahan laju terhadap masa. Laju akhirnya tetap sama dengan laju awal iaitu 5 meter per saat. Maka objek itu tidak memecut. Ia bergerak dengan pecutan sifar. Setakat ini sahaja untuk video kali ini dan saya berharap video ini dapat membantu anda untuk memahami konsep bagi tajuk hari ini. Kalau rasa video ini membantu, sila like, share dan jangan lupa subscribe. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.